Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dimuliakan Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid As-Sabirin, Kampung Bukit Canggang, Banting, Selangor. Yang dihormati Tok Ketua Kampung kita, Tok Alias. Juga yang saya muliakan sahabat saya Tuan Azlan, selaku ahli pertubuhan doa Faraid Malaysia juga. Sahabat seperjuangan dalam da'i Faraid. Kebetulan katanya nak datang dengar kuliah. First time jumpa, pertama kali jumpa. Dan ini juga antara orang yang hebat lah, menjadi rujukan kami ahli-ahli doa Faraid Malaysia dalam hal-hal perundangan, dalam hal-hal pengurusan di pejabat pusaka dan sebagainya. Seterusnya muslimin muslimat hadirin hadirat, alhamdulillah pertama dan selama-lamanya kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan juga Islam. Atas izin dan rahmatnya dapat kita berkumpul pada malam ini bagi menyambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid karangan Al-Fadil Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam ini mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam salah satu taman-taman syurga, dan sekaligus dapat menambah timbangan amal kebaikan kita ketika bertemu dengan Allah fi yaumil mahsyar nanti insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah malam ini kita sambung pada muka surat yang ke-46. Yang ada kitab boleh rujuk pada kitab. Saya ada baru 3 kitab lagi yang baru. Mana yang nak boleh ambil, bayar nanti pun tak apa. Online pun tak apa kalau nak bayar, ada 3 lagi. Yang tiada kitab boleh rujuk di hadapan, saya akan pancarkan di projektor. Dan ni pun saya dah minta izin daripada penulis kitab sendiri, Al-Fadil Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad. Cuma lepas ni jangan minta dengan saya lah PDF kitab ini. Sebab ni copyright, hak cipta terpelihara. Saya pun dapat izin hanya untuk kegunaan kuliah sahaja. Tuan-tuan boleh dapatkan kitab ini di Shopee, ada jual. Kitab Faham Faraid. Harga RM30, lebih kurang dalam 300 lebih muka suratnya. Banyak ilmu-ilmu yang dikongsikan, yang dimasukkan oleh penulis dalam kitab ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang lepas, Isnin yang lepas, kita bincangkan sedikit tentang perkara takharuj. Iaitu takharuj ini berasal daripada bahasa Arab kharaja, keluar. Perbuatan keluar mesti kena ada perbuatan masuk. Tak boleh kita kata seseorang itu keluar dari masjid tanpa sebelumnya dia masuk ke dalam masjid. Begitu juga dalam kaedah faraid. Keimanan kita menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala ini adalah Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Dan setiap ketentuan Allah, ketetapan Allah, khususnya dalam berkait ketentuan faraid bagi ahli waris ini, adalah mutlak dari Allah, ketentuan langsung dari Allah. Dan kita yakin bahawasanya setiap ketentuan dari Allah ini adalah yang paling adil, yang paling adil dari yang maha adil.
Sekalipun kadang-kadang kita merasakan mungkin dalam hati kita ada yang terdetik, kenapa aku dapat sikit dari waris yang lain. Tapi bila sebut kita seorang Muslim, kita yakin ini adalah perintah Allah dan ini adalah ketentuan Allah yang kita yakin paling adil daripada yang maha adil. Cuma Islam tidak mewajibkan dalam konteks pelaksanaan mesti kena buat, tidak. Ada satu kaedah dalam faraid diberi nama takharuj, iaitu keluar daripada kaedah faraid. Bahasa mudah begini, kalau ikut faraid, dekat telefon bimbit saya ni ada milik waris ayah saya, ada milik waris ibu saya, ada milik waris isteri saya, milik anak-anak saya. Jadi semua ada hak pada telefon ini. Bila kata takharuj, bermakna dia melepaskan hak dia. Sama ada dia melepaskan sebahagian atau dia melepaskan keseluruhan. Sama ada dia melepaskan dengan imbuhan atau tanpa imbuhan. Contoh, kalau ikut di sini ada 5 waris, takkan nak belah 5 telefon rosak. Jadi perlunya kaedah takharuj, iaitu melepaskan hak. Maka anak saya yang sulung mungkin akan cakap, ayah dah tak ada, telefon ni boleh tak saya nak? Cakap dengan mak, cakap dengan ayah, cakap dengan isteri saya, cakap dengan adik-beradik yang lain. Dan mak ayah saya kata, tak apalah long, ambil lah. Bahagian abah, bahagian atuk, atuk lah. Bahagian nenek, ambil lah. Tanya juga dengan mak isteri saya, mak, along nak ambil telefon arwah ayah ni boleh ke tidak? Mak kata, ambil lah. Sekali dengan adiknya kata, boleh bang nak ambil, tapi abang kena bayar dekat saya. Itu makna takharuj. Ayah, mak, isteri tadi dah takharuj, melepaskan hak dia daripada harta pusaka telefon ini. Ada hak mereka dan mereka melepaskan hak tanpa imbuhan. Ada pun adik kepada alung tadi, dia kata boleh abang nak, tapi abang kena bayar dekat saya. Bahagian saya dekat telefon ni ada 1/6 contoh. Kalau misal kata harga telefon ni 600, abang kena bayar dekat saya RM100. Abang pun bayar dekat adik, nah RM100. Itu nama takharuj, melepaskan hak. Tak boleh nak potong 5. Kalau potong 5 hancur. Macam tu juga geran tanah. Tanah ada 5 ekar. Ada anak 5 orang lelaki semua. Kalau ikutkan tanah 1A, ada hak setiap anak 1/5, 1/5, 1/5. Tetapi mereka berbincang, kita takharuj, kita melepaskan hak, kita letak 1 ekar tanah, 1 nama saja. Jadi setiap seorang akan dapat 1 ekar, 1 ekar, 1 ekar, dan 1 geran hanya 1 nama. Kalau ikut faraid, 1 geran 5 nama. Itu takharuj, melepaskan hak. Lihatlah kalau anda misal kata harganya berbeza atas persetujuan. Yang ni abang ambil atas nama abang sebab harga mahal. Saya dapat 1 ekar tapi harganya murah kat ujung kampung. Yang bahagian mahal ni abang kena bayar sikit dekat saya. Tak apa, itu namanya takharuj, melepaskan hak dengan imbuhan. Itu makna takharuj. Tetapi ada syarat. Bukan bermakna suka-suka untuk kita, aku tak nak faraid. Sehingga ada yang menganggap faraid ini pilihan kedua, pilihan ketiga. Bila bergaduh antara waris baru nak kembali kepada faraid. Tidak. Bahkan dalam Islam, faraid ini adalah pilihan pertama. Dia sebenarnya bukan pilihan, mesti kena buat. Kerana ianya adalah perintah Allah yang maha berkuasa. Allah yang memiliki, yang menjadi Tuhan sekalian alam, yang menjadi pemilik kepada harta pusaka. Dia yang memberikan kepada setiap ahli waris. Ibu berapa bahagian, ayah berapa, isteri berapa, anak-anak berapa, dan kita sebagai hamba wajib taat. Cuma ada kaedah untuk kita takharuj. Apa dia syarat-syarat untuk kita takharuj daripada pusaka si mati? Takharuj iaitu melepaskan hak faraid. Topik ini akan dikupas dalam bahagian pengiraan nanti. Keizinan daripada ahli waris itu memerlukan kepada beberapa syarat. Syarat yang pertama, ahli waris telah akil dan juga baligh. Kalau dalam Islam, dalam fiqh, baligh ini merujuk kepada yang sudah sampai usia, balighun.
daripada perkataan balagha, sampai, orang yang telah sampai. Sampai apa? Sampai usianya. Lelaki bila keluar mani, perempuan bila keluar haid. Sampai usia 15 tahun qamariyah, tak keluar mani, tak keluar haid, dikira sebagai baligh. Ini dalam pendapat Al-Imam Syafi'i. Tetapi dalam perundangan kita di Malaysia, yang dikatakan dewasa, yang dikatakan ada hak kepada pusaka, adalah bagi warga negara yang berusia 18 tahun ke atas. Jadi syarat untuk dia nak keluar daripada ketentuan faraid, satu adalah di kalangan ahli waris mesti akil dan juga baligh. Baligh tadi iaitu cukup sampai usianya, dewasa dia boleh menentukan sama ada dia nak mengikut faraid ataupun tidak. Itu syarat yang pertama, sekiranya mencukupi semua syarat. Akil iaitu orang yang berakal. Andai misal kata ada di kalangan ahli waris yang kurang akal, OKU dari segi mental, maka tak boleh untuk kita mengambil keputusan dia untuk bahagi sama rata, contoh. Kerana bahagi sama rata dah terkeluar daripada kaedah faraid. Jadi kena bagi bahagian dia mengikut perkiraan faraid. Begitu juga bagi anak-anak yang masih belum baligh, kena bagi bahagian mereka mengikut perkiraan faraid. Sekalipun dia kata, Pak Cik tak apa, saya setuju kalau kita bahagi sama rata. Tak boleh. Tak cukup syarat yang pertama. Mesti di kalangan ahli waris, akil dan juga baligh. Yang kedua, ahli waris pandai menguruskan harta. Bukan hanya akil dan juga baligh, bahkan dia pandai menguruskan harta. Bagaimana kaedah masing-masing. Sebagai pemegang amanah, contoh, dia memegang harta milik anak yatim. Dia kena nilai anak ini sama ada boleh menguruskan harta ataupun tidak. Sama ada dia layak untuk menguruskan harta ataupun tidak. Contoh, dia bagi RM1,000 untuk belanja sebulan. Biasa bagi sehari RM30, sehari RM30, sehari RM30, cukup sebulan dalam RM900. Dia bagi RM1,000 awal bulan. Dia nak tengok macam mana anak ini menguruskan kewangan. Cukup ke tidak belanjanya sampai hujung bulan RM1,000? Atau 10 hari dah minta lagi, Pak Cik nak lagi duit, habis dah RM1,000. Atas kaedah masing-masing untuk menilai sama ada orang ini dah dikira sebagai tahu ataupun tidak menguruskan hartanya. Yang ketiga, syarat yang ketiga, ahli waris tahu dan faham bahagian faraid masing-masing. Ini yang paling penting. Kenapa kena tahu? Kerana ini perintah Allah. Sebagai seorang Muslim, sebagai orang Islam, ini perintah Allah dan hukumnya wajib, maka tak ada sebab kenapa kita tak buat. Kerana hukumnya wajib. Wajib ni apa dia? Mesti kena buat. Dan berdosa jika tinggal. Perkara dia dua perintah. Satu perintah untuk buat, satu perintah jangan tinggal. Ini dalam wajib. Adapun sunat, dia cuma ada satu perintah, disuruh buat tetapi tak dilarang jika tinggal. Hukumnya sunat, buat dapat pahala, tinggal tak berdosa. Tetapi wajib dia ada dua perintah yang seiring. Satu suruh buat, satu lagi jangan tinggal. Kalau tinggal berdosa. Maka mesti di kalangan ahli waris tahu dan faham bahagian faraid masing-masing. Kenapa? Kerana ini perintah Allah. Wajib bagi ahli waris tahu dahulu bahagian masing-masing. Bila dah tahu, cukup syarat yang ketiga. Kena ada syarat yang keempat, iaitu ahli waris mengizinkan dengan sukarela, sama ada dengan cara dibayarkan bahagian mereka kepada mereka, yakni yang menebus hak tadi, atau tidak dibayar. Kena ada kerelaan di kalangan ahli waris untuk bersepakat, iaitu keluar daripada kaedah faraid selepas tahu dahulu bahagian masing-masing mengikut perkiraan faraid. Apa hikmah? Kita tak kata sebab, ini perintah Allah, tak perlu sebab. Tetapi hikmah kenapa mesti kena tahu dahulu bahagian masing-masing di kalangan ahli waris. Kerana bila kita tahu, maka akan timbul kerelaan untuk kita menyerahkan hak kita kepada waris-waris yang lain. Contoh
10 tahun yang lepas kita bahagi pusaka arwah ayah kita sama rata. Ada 2 lelaki, 2 perempuan. Adik-beradik kita 2 lelaki, 2 perempuan, kita lelaki. Maka pada ketika itu kita tak tahu tentang faraid dan kita tak bahagi pun mengikut faraid, tak tentukan pun mengikut faraid. Mati saja ayah, uruskan yang wajib dahulu, pengurusan jenazah, hutangnya, wasiat jika ada, faraid. Bahagi pusaka. Bahagi pusaka, terus bahagi sama rata. Ada 4 juta, seorang sejuta, sejuta, sejuta. Atau ada 4 ekar tanah. Seorang seekar, seorang seekar, seorang seekar, seorang seekar. Sebab nak sama rata. Hari ini lepas 10 tahun, datang ke kuliah faraid. Oh, tahu. Oh, mesti kena tahu dulu. Dia tahu-tahu, dia kira-kira. Sepatutnya bahagian aku dulu 10 tahun yang lepas aku dapat seekar suku tanah. Kalau ikut faraid. Tetapi dulu aku tak tahu tentang faraid. Tak tahu berapa bahagian aku mengikut faraid, maka aku setuju untuk bahagi sama rata. Agak-agak apa rasa dia waktu sekarang? Kalaulah dulu aku tahu, aku takkan setuju untuk bahagi sama rata. Ini hikmah. Kenapa Islam meletakkan syarat mesti kena tahu dahulu. Selain ini perintah Allah, hikmahnya supaya bila kita tahu nak melepaskan hak kita daripada yang banyak menjadi sedikit, terutamanya kepada waris yang mana bila dia takharus bahagian asalnya banyak tetapi akhirnya menjadi sedikit, mesti kena ada kerelaan dia. Dan waris-waris yang lain tak boleh kata dia tamak, haram kata dia tamak. Misal kata ada seorang lelaki, 3 perempuan, 4 orang ni saja waris. Yang lelaki kata aku tak nak ikut faraid, kerana kalau ikut faraid aku tak nak bahagi sama rata, aku nak ikut faraid. Sebab kalau bahagi sama rata bahagian aku jadi sikit. Kalau ikut faraid bahagian aku jadi banyak, kerana nisbah lelaki 2. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unthayain. Yang 3 orang lagi yang perempuan ni haram kata dia tamak. Tamak ni maknanya apa? Tamak ambil hak orang masuk poket kita. Itu tamak betul. Tapi yang seorang lelaki ni dia ambil hak orang ke tidak? Tidak. Dia nak ambil hak dia. Yang Allah perintahkan bahagian dia sekian-sekian, dia nak ambil. Dan yang lain, andai misal kata dia tak bersetuju bagi sama rata, dia nak bahagian dia mengikut faraid, bagi. Bagi bahagian dia, yang ada baki nak setuju bagi sama rata, silakan. Yang penting cukup 4 syarat ini. Syarat yang pertama, akil baligh. Syarat yang kedua, ahli waris pandai menguruskan harta pusaka. Syarat yang ketiga, ahli waris tahu dahulu berapa bahagian mengikut faraid bagi setiap ahli waris. Sepatutnya kalau ikut faraid, bahagian aku banyak ni, sekian, sekian, sekian. Tapi tak apalah kak, akak pun bukan orang senang. Saya alhamdulillah ada rezeki lebih, akak ambil bahagian saya sikit supaya kita sama rata. Itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Sebab antara asbab kita memiliki harta di dunia ini, selain daripada jalan jual beli, adalah melalui pusaka, melalui pewarisan. Kalau jual beli kita nak dapat harta susah. Kena kerja, kena cari duit, baru boleh beli kereta, baru boleh beli tanah, baru boleh beli rumah. Kena kerja, kena dapatkan duit, baru boleh beli. Tapi bab pusaka ni kita tak ada usaha apa-apa pun. Allah bagi dah. Ini yang terbaik bila misal kata ada di kalangan ahli waris kita, adik-beradik kita, saudara mara kita, khususnya dia perempuan dan dia orang yang susah, lebih baik ahsan afdalnya bahagian dia diberikan sedikit. Lagi bagus bagi semua. Tapi susah nak jumpa orang macam ni. Susah nak jumpa orang macam ni. Kalau dia nak hak dia mengikut faraid, itu hak dia. Tak boleh kita kata dia tamak. Haram kata dia tamak. Contohnya, anak lelaki mengambil jam tangan arwah ayahnya tanpa meminta izin daripada ibu dan adik-beradik yang lain. Perbuatan tersebut adalah haram, kerana terdapat hak mereka dalam harta tersebut. Ada hak maknya, ada hak adik-beradik yang lain. Dia ambil senyap-senyap. Ini banyak berlaku. Hari kematian, almari kabinet arwah mak penuh lagi pinggan mangkuk yang mahal-mahal. Bersusun, cantik je. Ribu-ribu punya harga pinggan mangkuk. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan baru nak bincang tentang faraid. Buka-buka habis dah semua. Semuanya berkaki dah. Mangkuk hilang ke mana, cawan hilang ke mana. Haram hukumnya mengambil hak orang lain.
wajib pelaksanaan faraid. Ketika mana? Ketika kita nak gunakan harta si mati. Dalam ibadah-ibadah lain ada waktu khusus. Sembahyang ada waktunya. Bila wajib sembahyang? Bila azan masuk waktu. Subuhnya sekian-sekian, dari waktu sekian sampai sekian. Zuhur, asar, maghrib, isyak. Puasa pun begitu, ada waktu tertentunya. Di bulan Ramadan, itu pun siang saja. Syaratnya melihat anak bulan atau cukup hisab. Haji pun begitu juga. Ada waktunya, ada tempat khususnya, ada syaratnya bagi yang berkemampuan. Habis tu perintah faraid ini bila Ustaz yang dikatakan wajib pelaksanaannya? Bila waris nak menggunakan harta si mati. Bila mana tak digunakan, maka pada ketika itu belum lagi mulanya hukum wajib pelaksanaan faraid. Mati arwah ini 5 tahun waris tak gunakan pun satu harta pusaka si mati, langsung tak gunakan, maka pada ketika itu belum lagi wajib pelaksanaan faraid. Bila waris nak menggunakan harta pusaka si mati. Kebiasaan kita pagi mati, tengah hari dah guna. Jangankan bertahun-tahun tak guna. Pagi mati, tengah hari waris dah cucuk duit dah dekat ATM. Dia tahu nombor PIN, kad bank dia. Si mati punya berapa kod dia punya PIN-nya, pergi bank cucuk siap-siap. Keluarkan. Kalau boleh keluar maksimum 10,000, 10,000 je keluarkan. Dah ambil dah jam tangan arwah ayah, dah ambil dah pen arwah ayah, dah ambil itu, dah ambil ini, senyap-senyap. Haram hukumnya jika tidak dimaklumkan dan minta izin daripada waris-waris yang lain. Contohnya, Zaid meninggal dunia dan meninggalkan isteri, bapa, ibu dan seorang anak lelaki. Setelah pengiraan dibuat, pembahagian faraid adalah seperti berikut. Isteri dapat berapa? 1/8. Kita buat carta. Kita buat kira-kira sikit pada malam ni. Walaupun bab kira-kira jauh lagi, tapi kita try buat kira-kira supaya tuan-tuan mungkin hilang ngantuk sikit. Contoh, Zaid meninggal dunia. Ini Zaid. Zaid meninggal dunia dan meninggalkan isteri. Anggaplah isteri ini bernama Rosmah. Contoh. Kemudian bapa, ibu dan seorang anak lelaki. Ada bapa Zaid, namanya Ismail. Ada ibu Zaid bernama Murni. Ada anak Zaid bernama, seorang anak lelaki bernama Muslim. Contoh. Jadi berapa orang waris yang ada? 4 orang. Siapa dia? Ismail, bapa kepada Zaid, kemudian Murni, ibu kepada Zaid, kemudian Rosmah, isteri kepada Zaid, dan seorang anak lelaki bernama Muslim. Kita kena senaraikan tiap-tiap ahli waris. Siapa dia tadi? Bapanya bernama Ismail, ibunya bernama Murni, isterinya bernama Rosmah, dan anak lelaki bernama Muslim. Ismail sebagai bapa dapat berapa? Wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudus, 1/6. Sekiranya si mati ni mempunyai anak. Si mati ada ke tidak anak? Ada. Siapa nama anaknya? Muslim. Jadi Ismail bapa kepada Zahid ini dapat berapa? 1/6. Murni ibu kepada Zaid juga dapat 1/6 berdasarkan ayat yang sama. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus. Bagi tiap-tiap ibu dan bapa mendapat 1/6. Sekiranya si mati Zaid mempunyai anak, iaitu Muslim. Murni juga dapat 1/6. Rosmah isteri kepada Zaid dapat berapa? Dapat 1/4 atau 1/8. Isteri cuma 2 bahagian, sama ada 1/4 ataupun 1/8. Suami pun begitu juga, ada 2 sahaja bahagian dia, sama ada 1/2 ataupun 1/4.
Mana dalil? Daripada surah An-Nisa ayat yang ke-12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Bagi kamu suami-suami 1/2 peninggalan harta isteri kamu sekiranya dia tidak mempunyai anak. Suami jika isterinya mati tak ada anak dapat 1/2. Suami jika isterinya mati ada anak. Anak siapa? Anak isterinya. Walaupun bukan anak dengan dia, anak isteri, dia kahwin dengan janda anak seorang, mati isteri dia, juga dikira si mati ada anak, maka suami dapat 1/4. Isteri 1/4 bila mana suami mati tidak ada anak. Isteri 1/8 sekiranya suami ada anak. Zaid ada anak ke tidak? Ada, bernama Muslim, maka murni dapat 1/8. Jadi Muslim sebagai anak lelaki, dia mendapat asabah binafsih. Apa dalil? Hadis dari Nabi SAW, alhiqul faraidha bi ahliha. Berikan pewarisan harta pusaka kepada ahlinya, yakni merujuk kepada ahli fardu. Siapa ahli fardu? Orang yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Allah sebutkan bahagian mereka dalam Al-Quran. Siapa? Ibu, bapa, pasangan suami isteri, anak perempuan seorang, 2 orang, adik-beradik perempuan seibu sebapa, seorang, 2 orang, adik-beradik perempuan, adik-beradik lelaki yang seibu. Ini semua ahli fardu. Ada 12 golongan. Nanti kita akan masuk satu persatu. Setiap ahli waris yang fardu ada 12 golongan. Ini ahli fardu. Dalam perintah hadis Nabi SAW, Nabi suruh kita berikan kepada ahli fardu. Fama baqiya fahuwa li'aula rajulin zakarin. Adapun bakinya bagi lelaki, waris lelaki yang terdekat dengan si mati. Siapa waris lelaki yang terdekat? Muslim, anak lelakinya, maka dia akan dapat asabah. Asabah ada 3. Asabah binafsih, asabah bil ghairih, dan juga asabah ma'al ghairih. Nanti kita akan jumpa dalam bab asabah. Muslim sebagai asabah binafsih. Asabah 3 keadaan. Boleh jadi bila dia seorang dia dapat semua harta pusaka. Andai misal kata Zaid mati, tak ada waris yang lain, dia seorang je ada anak lelaki, maka keadaan pertama dia akan mewarisi keseluruhan harta Zaid. Keadaan yang kedua, dia akan dapat baki selepas ahli fardu. Ni keadaannya. Selepas ahli fardu dapat, ada baki, barulah untuk ahli asabah. Keadaan yang ketiga, boleh jadi selepas ahli fardu dapat, tak ada baki, dia tak dapat. Jadi jangan ingat lelaki asabah binafsi ini mesti dapat, tak semestinya. Boleh jadi dia dapat banyak, boleh jadi dia dapat baki yang sedikit, boleh jadi dia tak dapat langsung. Contoh, si mati ada suami, kemudian si mati ada adik-beradik perempuan seibu sebapa seorang. Si mati ada bapa saudara, pakcik sebelah bapa seorang. Suami dapat 1/2 kerana si mati tak ada anak. Adik-beradik perempuan yang seorang tadi dapat 1/2, 1/2 ada tak baki. Habis dah. Ilek. Pakcik ni yang mula-mula, akulah waris lelaki yang terdekat dengan arwah. Aku akan dapat harta pusaka. Bila tengok-tengok, cek-cek, tak dapat langsung. Memang betul dia waris. Waris asabah binafsih, tetapi keadaan yang ketiga, boleh jadi tak ada baki, tak dapat apa-apa. Ni hal bagi masalah asabah. Jadi Muslim dapat asabah. 6, 6, 8 asal masalah ataupun kita sebut sebagai GSTK, gandaan sepunya terkecil. Kalau yang pernah belajar matematik, ilmu hisab, dia tahu gandaan sepunya terkecil. Contoh, bagi 2 dengan 3. Apa gandaan sepunya yang paling kecil bagi nombor 2 dan nombor 3? 6. Maksudnya 6 boleh bahagi 2, 6 boleh bahagi 3. Itu maksud gandaan sepunya terkecil, asal masalah. Jadi asal masalah 6 dan juga 8. Berapa nombor yang boleh bahagi 6 dalam masa yang sama dia boleh bahagi 8? 24. 24 boleh bahagi 6 ke tidak? Boleh. Boleh bahagi 8 ke tidak? Boleh. 24 bahagi 6 kita nak kira untuk bahagian Ismail, bapa kepada Zaid. 24 bahagi 6 berapa? 4. Kali 1, 4. Bermakna bahagian Ismail 4. Murni ibu kepada Zaid 1/6. 24 bahagi 6, 4.
kali 1/4. Rosmah isteri kepada Zaid 1/8. 24 bahagi 8. Berapa? 3. Kalikan 1. Sebab dia 1/8. Kalikan 1, 3. 4, 4, 3. Berapa jumlahnya? 7, 8, 9, 10, 11. Ada tak baki? 24 tolak 11. 13. Jadi 13 ini asabah. Siapa yang dapat? Muslim akan dapat, kerana dia adalah anak lelaki bagi Zaid, akan mendapat asabah binafsih. Sama ke tidak dengan kiraan kita? Isteri 3/24, bapa 4/24, ibu 4/24. 4, 4, 3. Baki 13. 13 kepada anak lelaki. Ahli waris telah tahu dan faham bahagian faraid masing-masing, dan mereka cukup syarat untuk takharus. Syarat takharus kena tahu dahulu. Kalau ikut faraid, bahagian aku banyak ni, sekian-sekian. Aku tak nak ikut faraid, aku nak bagi sama rata. Boleh. Kerana dia dah ikut syarat tahu dahulu. Banyak di kalangan masyarakat kita, banyak kes dia tak tahu pun bahagian dia mengikut faraid, terus bahagi sama rata atau bahagi suka sama suka dengan waris-waris yang lain. Along nak tetapkan ayah mati semalam, hari ini Along sebagai anak yang sulung akan tetapkan tanah dekat ujung kampung 1 ekar tu Along punya. Tanah dekat ujung kampung yang 1 ekar itu Angah punya. Tanah yang dekat ujung kampung lain pula ada 1/2 ekar adik punya. Dia ikut akal nafsu dia. Dia ikut sepakat. Adik-beradik pun tak boleh kata apalah. Tak abang yang cakap macam tu. Setuju belaka. Setuju. Lepas 5 tahun baru tahu kalau ikut faraid, bahagian aku sepatutnya banyak, tak macam sekarang ini. Jadi syarat, antara syarat sahnya untuk takharus, mesti kena tahu terlebih dahulu. Saya tanya dengan Ustaz Harun Nizam bin Mat Husin, Syekh Ruwat Jawi. Ustaz Harun Nizam bin Mat Husin tentang perkara, andai misal kata Ustaz, kalau orang tua kita, orang dulu-dulu dapat harta pusaka, yang mana mereka pun mungkin waktu itu tak ada lagi tahu tentang faraid, mungkin dakwah faraid belum sampai kepada mereka waktu itu, dan mereka membahagi mengikut suka sama suka. Bagaimana keadaan kita yang sekarang ini mewarisi harta mak ayah kita pula? Dia menjawab, dia pernah bertanya kepada gurunya, Syekh Syahid Saltut, merupakan ahli jawatan kuasa Darul Ifta. Kalau kita di Selangor, Jabatan Mufti Negeri Selangor. Kalau Darul Ifta ini Jabatan Mufti Satu Mesir, Darul Ifta. Syekh Syahid Saltut ini guru kepada Ustaz Harun Nizam ini, dia pernah menjawab, andai misal kata kita tahu harta yang kita warisi daripada arwah ayah dan juga mak kita, contoh, yang mana mereka dapat dulu tidak mengikut faraid dan mengambil hak waris yang lain, maka wajib untuk kita pulangkan kepada waris yang sepatutnya. Jangan main-main dalam bab harta. Benda nak masuk dalam poket kita ini cukup ketat syaratnya. Jangankan harta pusaka, kita jumpa duit keluar-keluar masjid, nampak dekat tangga RM100, tak boleh ambil. Tak boleh terus ambil. Boleh ambil, tetapi ada caranya. Kita kena buat hebahan selama mana? Setahun. Selama setahun, 365 hari buat hebahan. Siapa ada hilang duit RM100 dekat depan tangga Masjid As-Sabirin, Bukit Canggang, esok hebah lagi. Sampai hari ke-365, hebah tak ada yang mengaku. Hari 366 harus untuk dia guna duit 100 tadi. Hari ke-367 besoknya ada yang mengaku, Ustaz, dulu yang Ustaz hebahkan tiap-tiap hari tu duit saya rupanya. Alamak, kata Ustaz, saya dah terguna dah semalam. Wajib ganti balik. Wajib ganti balik. Dalam bab kita nak menggunakan hak ni, harta ni, jangan main-main. Kerana kullu lahmin nabatat min haramin fannaru aula bih. Tiap-tiap daging yang masuk dalam badan kita dari sumber yang haram, fannaru aula bih. Anak kita pergi berjalan main-main petang-petang, pergi kat rumah jiran, balik-balik penuh bakul basikal dengan mangga.
Mana dapat ni? Rumah Wak Rahim. Contohlah kalau ada nama Wak Rahim, minta maaf. Rumah Wak Rahim. Wak Rahim tahu ke tidak ni? Tak tahu. Hei, lain kali tanyalah dulu. Minta izin dulu. Pergi dapur ambil pisau. Dia siap tolong kupaskan lagi, makan sama-sama. Besoknya dia pergi rumah Wak Rahim. Wak Rahim, anak saya ni semalam ada terambil mangga. Banyak ke? Banyak juga, penuh satu bakul. Alah, tak apalah Man, kita pun bukan orang lain, jiran-jiran juga, RM50 dah lah, kata dia. Wajib bayar. Wajib bayar. Tuan-tuan, dosa kita dengan Allah, insya-Allah Allah Maha Pengampun. Cukup 3 syarat taubat, berhenti, berazam dan menyesal apa yang kita buat. Insya-Allah Allah Maha mengampun dosa-dosa kita. Tetapi andai misal kata dosa kita berkait dengan hak orang lain, ada syarat yang keempat. Apa dia? Kena lunaskan di dunia. Tak cukup kita menangis keluar air mata berdarah sekalipun, minta ampun dengan Allah, tetapi ada hak orang yang kita ambil tak pulangkan, tak cukup syarat taubat. Jangan main-main dalam bab harta pusaka. Kemudian ahli waris tersebut berbincang. Isteri Zaid meminta keizinan daripada ahli waris yang lain untuk mengambil jam tangan Zaid dan mereka mengizinkan. Bapa Zaid mencadangkan agar koleksi buku Zaid diberikan kepada perpustakaan dan semua bersetuju. Ibu Zaid ingin mengambil pen Zaid dan semua izinkan. Kemudian anak lelaki Zaid mahu mengambil telefon pintar Zaid, semua mengizinkan kecuali isteri Zaid. Dia meminta anak Zaid membayar bahagiannya pada telefon tersebut. Harga telefon itu RM800. Bahagian isteri Zaid 3/24, yakni 1/8. Jadi anak Zaid perlu membayar RM100 kepada isteri Zaid untuk memiliki telefon tersebut. Jangan kita ingat ini mak aku ni. Ambil senyap-senyap. Wajib bayar kalau mak minta. Mak pun begitu juga. Engkau anak aku, wajib bayar kalau anak minta, walaupun dia anak kita. Dalam bab pusaka, jangan ambil sewenang-wenangnya, minta izin daripada semua ahli waris. Kita faham bila kata tirkah, iaitu harta pusaka, semua jenis harta pusaka yang ada nilai, walaupun hanya sekecil-kecil nilai 5 sen sekalipun, tertakluk pada hukum faraid. Wajib difaraidkan. Ustaz, susahnya Ustaz. Habis kalau macam baju macam mana, macam seluar, selipar, kasut macam mana, ada kaedahnya. Kita dah tahu bahagian masing-masing berapa setiap ahli waris. Alung 1/3 contoh, 1/4, 1/5 contoh. Kumpulkan barang-barang yang mungkin bagi kita tak penting. Ada nilai, ada harta tertakluk dengan hukum faraid, tetapi bagi kita tak perlukan. Kumpulkan dalam satu tempat, bincang. Ini siapa yang nak ambil. Okey, Alung kata okey aku ambil baju abah ni ya. Okey, yang lain setuju. Tu tak haruslah tu, melepaskan hak. Ada baki masing-masing tak nak. Okey, kita bagi dekat orang susah ya. Kita sedekahkan baju ayah, baju seluar ayah, baju-baju yang ayah yang kita tak nak pakai ni kita sedekahkan. Semua setuju, silakan. Tu namanya takharuj. Harta yang bernilai tinggi seperti rumah dan tanah boleh juga dilakukan seperti ini. Kalau ikut faraid, 3 waris, 3 ada hak pada 1 geran tanah. Tetapi takharuj tadi bagi satu nama saja. Tanah yang lain bagi nama yang lain. Tanah yang lain bagi nama yang lain. Juga termasuk dalam konteks takharuj. Perkara yang wajib ditunaikan terhadap harta pusaka ini insya-Allah kita akan sambung pada perjumpaan akan datang. Dah azan isyak ke belum? Anda ada soalan 1-2 sebelum kita akhiri? Ada? Kalau tak ada, saya rasa cukup sekadar itu. Laluan azan dan kita akan terus berhenti insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.